Salam sejahtera, salam digayaku, dan salam demi ilmu dan dharma. Saya ucapkan kepada hadirin dan hadirat sekalian. Selamat datang ke Forum Bicara Ilmiah Institut Pendidikan Guru Kampus Gaya. Hadirin dan hadirat sekalian, Nik Safia Karim ada menyatakan bahwa dalam menjaga kedaulatan bahasa Melayu, kita harus berusaha menggunakannya, mewujudkan unsur-unsur yang menjadikannya lebih murni, supaya apa-apa yang diperkatakan bukan sahaja tepat, tetapi juga dalam bentuk yang menarik dan menyentuh cita rasa yang tinggi. Sehubungan dengan itu, Forum Bicara Ilmiah kali ini akan membincangkan tentang satu tajuk yang saya kira penting dalam menjaga kedaulatan bahasa Melayu, yaitu masa depan perkamusan. Sebagai pembuka tirai forum kita pada hari ini, elok kiranya kita berkenalan terlebih dahulu dengan keempat-empat panel kita pada hari ini. Baiklah, bermula dengan ahli panel yang pertama, saya perkenalkan Saudara Vera Albert Akang. Saudara Abera Albetakang berasal dari Kota Marudu, Sabah, dan merupakan yang dipertua Jawatan Kuasa Perwakilan Pelajar sesi 2023-2024 EPG Kampus Gaya. Apa kabar Saudara Abera? Salam manis saudara moderator, syukur saya berada dalam keadaan yang sehat. Oke, terima kasih Saudara Abera. Seterusnya beralih kepada panel yang kedua, yaitu Saudari Nurul Fatin Atira binti Muhammad Fauzi. Saudari Nurul Fatin Atira binti Muhammad Fauzi ini pula berasal dari Kuala Nerus, Terengganu, dan merupakan Presiden Gabungan Pelajar Bahasa Melayu sesi 2023-2024 IPG Kampus Gaya. Apa kabar Saudari Fatin? Alhamdulillah, sehat. Terima kasih Saudari. Baiklah, beralih pula ke sebelah kiri, ke panel yang ketiga, yaitu Puan Fatni Najah binti Ahmad Fuad. Puan Fatni Najah binti Ahmad Fuad ini berasal dari Kepala Batas Pulau Pinang dan merupakan seorang pensyarah di IPG Kampus Gaya yang juga merangkap sebagai Ketua Jabatan Pengajian Melayu IPG Kampus Gaya. Salam sejahtera Puan Fatni, Puan sehat? Baik, Alhamdulillah sihat. Syukur. Terima kasih Puan karena sudi meluangkan masa untuk forum kali ini. Baiklah, akhir sekali saya perkenalkan panel yang keempat, yaitu Encik Hezrel Noel Hermes George. Encik Hezrel Noel Hermes George berasal dari Putatan, Sabah, dan juga merupakan seorang pensyarah di IPG Kampus Gaya yang juga merangkap sebagai Ketua Jabatan Sejarah IPG Kampus Gaya. Salam sejahtera Encik Hezrel. Encik apa kabar? Syukur, saya sehat saja. Terima kasih juga kepada Encik karena sudi bersama-sama kami pada hari ini. Baiklah, sebelum memulakan perbincangan, perkenalkan saya, Bexley Rexan Basa, seorang pelajar IPG Kampus Gaya dan merupakan moderator Anda pada hari ini. Berbalik kepada tajuk kita pada hari ini, yaitu masa depan perkamusan yang sesungguhnya perlu diambil perhatian sebagai satu cara untuk kita memartabatkan sesuatu bahasa, khususnya bahasa Melayu. Hadirin dan hadirat sekalian, mari kita mulakan dengan sisi forum kita kali ini dengan soalan yang pertama kepada panel pertama kita. Baiklah, Saudara Abera, apakah sebenarnya peranan atau tugas utama Dewan Bahasa dan Pustaka atau DPP dalam memartabatkan masa depan perkamusan? Terima kasih moderator yang saya kasihi. Seperti yang kita tahu, sudah tentu DPP memainkan peranan yang besar untuk memastikan masa depan perkamusan sentiasa berada di landasan yang benar. Tanpa membuang masa, saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai peranan dan tugas utama DPP dalam masa depan perkamusan di negara kita. Antara tugas utama yang dilakukan oleh DPP adalah dalam pengekodan bahasa Melayu melalui penggubalan istilah bagi pelbagai ilmu. Kita dapat lihat dalam kamus-kamus yang diterbitkan, yaitu tidak kira apa jenis kamus. Sebagai contoh, Kamus Eka Bahasa dan Kamus Dwi Bahasa. Kita dapat lihat bahwa kosa-kosa kata
dalam bahasa Melayu di dalam Kamus Eka Bahasa. Semua kosakata ini dikodkan di dalam kamus tersebut dan membolehkan individu yang tidak menguasai bahasa Melayu mengetahui maksud bagi kosakata tersebut. Bukan itu sahaja, DPP juga berperanan dalam penyusunan kamus dengan menggunakan pakar dari luar negara untuk menghasilkan kamus dewan. Hal ini amat penting bagi memastikan bahasa Melayu dapat berkembang sehingga ke persada dunia. Sebagai contoh, individu yang tinggal di negara kita dapat mengetahui bahasa kita dan mereka dapat mempelajari bahasa Melayu dengan adanya kamus dewan yang diterbitkan. Natijanya, DPP memainkan peranan yang besar untuk memastikan masa depan perkamusan kita terjaga serta terpelihara. Tanpa adanya DPP, maka hancurlah masa depan perkamusan di negara kita. Oleh itu, DPP mestilah sentiasa cakna terhadap isu-isu yang dihadapi dalam perkamusan di dalam negara kita. Terima kasih Saudara Abera atas penjelasan yang saya kira cukup jelas untuk kita. Benar, sebenarnya besar peranan DPP ini kepada negara kita. Hal ini sesungguhnya adalah untuk memastikan setiap individu mendapat input yang meluas dari segi kata intri yang ingin dicari dari pelbagai jenis kamus yang ada. Baiklah, sebut tentang peranan DPP ini, sudah pasti ada banyak sumbangan yang telah dilakukan. Oleh itu, Saudari Fatin, bolehkah Saudari ceritakan sedikit apakah sumbangan-sumbangan yang telah dilakukan oleh DPP? Okey, baiklah. Terima kasih moderator yang saya kasihi. Baik, DBP, Dewan Bahasa dan Pustaka ini sangat memainkan peranan ya dalam memastikan penguasaan perkamusan ni semakin meningkat di dunia, di negara kita lah. Okey, oleh itu saya akan menerangkan serba sedikitlah berkaitan dengan dua sumbangan DBP, iaitu pertama projek perkamusan DBP dan yang kedua ialah Pusat Leksikologi dan Leksikografi Melayu. Baik, pertama ialah penghasilan projek-projek berkaitan dengan perkamusan. Baik, sebagai contohnya ialah penghasilan pelbagai jenis kamus eka bahasa, bahasa Melayu, bahasa asing ataupun bahasa asing ke bahasa Melayu, glosari, istilah pelbagai bidang ilmu serta ada juga kamus yang khususlah seperti berfokuskan kepada peribahasa dan juga kamus yang berfokuskan kepada kebalikan. Baik, penghasilan jenis kamus ini memberi kebaikan kepada setiap individu. Antaranya ialah dengan memberi manfaat kepada pakar-pakar dari luar DBP untuk merujuk kamus tersebut dengan teliti. Contohnya seperti pakar rujuk pelbagai bidang ilmu, pakar rujuk tata bahasa, rujuk fonetik, rujuk etimologi, pakar dari rujuk dialek, budayawan, sastrawan dan banyak lagi. Baik, tambahan juga terdapat beberapa projek yang dihasilkan dan dilaksanakan oleh DBP sendiri. Antaranya ialah pertama penghasilan Kamus Besar Bahasa Melayu Dewan ataupun singkatannya ialah KBBM yang boleh memuatkan sebanyak 100,000 kata entry dan beberapa inovasi lah seperti kelas kata, transkripsi fonetik, padanan jawi dan seangkatannya. Baik, projek yang seterusnya ialah projek Kamus Melayu Inggeris Dewan iaitu KMID pula merupakan kamus peribahasa untuk membantu penutur bahasa Melayu untuk meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris mereka. Selain itu, Kamus Thai Melayu Dewan iaitu KTMD dibengkelkan oleh pakar perkamusan DBP yang menguasai bahasa Melayu melalui kerjasama dengan draft entry yang disediakan oleh penyusunan dari Prince of Songkla University, PSU dari negara Thailand untuk memastikan ketepatan dan kesejadian padanan bahasa Melayu. Di samping itu, kamus lain iaitu Kamus Tamil Melayu Dewan iaitu KT MMD dihasilkan bagi meningkatkan tahap penguasaan bahasa Melayu dalam
kalangan penutur asli, terutamanya penutur asli bahasa Tamil lah di negara kita, supaya dapat memudahkan mereka ni untuk menulis ataupun bertutur dalam bahasa Melayu dengan lebih baik. Terakhir ialah pelaksanaan kamus dwibahasa lah, seperti kamus Mandarin Melayu Dewan, kamus Perancis Melayu Dewan edisi kedua dan kamus Arab Melayu. Okey, baiklah, saya masuk kepada sumbangan yang kedua DBP, yakni mewujudkan Pusat Leksikologi dan Leksikografi Melayu. Baik, pusat ni dilaksanakan bagi menggabungkan fungsi bahagian perkamusan dan bahagian peristilahan DBP dengan menambahkan lagi fungsi baharu seperti kajian perkamusan, kritikan kamus, latihan dalam bidang leksikologi dan leksikografi untuk dengan mendapatkan kerjasama badan bersekutu dari ataupun luar negara yang terlibat dalam pengajaran dalam bidang leksikologi dan leksikografi. Terima kasih Saudari Fatin atas penjelasan sumbangan-sumbangan DBP sebentar tadi. Jadi saya kira penjelasan terhadap sumbangan-sumbangan DBP oleh Saudari Fatin cukup jelas bagi membuktikan bahwa DBP sebenarnya mempunyai peranan yang cukup besar dalam bidang perkamusan di negara kita. Baiklah, bertitik tolak daripada DBP, kita lihat pula peranan institusi-institusi lain dalam menjaga masa depan perkamusan negara kita. Puan Fatin, apakah pula institusi yang terlibat dalam menjaga masa depan perkamusan di negara kita ini? Dan apakah peranan institusi tersebut? Okay, baiklah. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator atas soalan yang diajukan. Baiklah. Soalan yang diajukan oleh Tuan Moderator adalah apa peranan ataupun institusi lain yang terlibat dalam perkamusan di negara kita, kan? Okey, baiklah. Institusi lain yang berperanan dalam masa depan perkamusan, antaranya saya ambil satu contoh ialah Institusi Terjemahan dan Buku Malaysia Berhad. Okey, saya akan terangkan secara serba sedikit berkaitan institut ini. Baik, Institut Terjemahan dan Buku Malaysia ini telah pun ditubuhkan pada 14 September 1993. Dah lama lah. Okay, asalnya institut ini dinamakan sebagai Institut Terjemahan Negara Malaysia dan berubah kepada nama yang baru iaitu Institut Terjemahan dan Buku Malaysia. Baiklah, saya akan jelaskan serba sedikit tentang apa peranan institut ini dalam bidang perkamusan di Malaysia. Yang pertama adalah dari aspek perkembangan bidang ilmu pengetahuan daripada bahasa asing ke dalam bahasa Melayu, iaitu kita fokus kepada bahasa Inggeris. Hal ini adalah selari dengan hasrat institut berkenaan untuk mengatasi halangan bahasa dalam penyebaran ilmu pengetahuan melalui terjemahan yang berkualiti untuk melahirkan masyarakat yang lebih maju. Baik, menerusi aktiviti penterjemahan ini, pihak Institut Terjemahan dan Buku Malaysia Berhad dapat mengenal pasti padanan perkataan dalam bahasa sumber dengan bahasa Melayu. Dalam penterjemahan karya dalam bahasa Inggeris, pihak Institut Terjemahan dan Buku Malaysia Berhad ni dia akan mencari padanan kata yang bersesuaian dalam bahasa Melayu untuk menakrifkan maksud tersebut yang bersesuaian dengan perkataan bahasa Inggeris. Contohnya kita dapat lihat perkataan bunting, B-U-N-T-I-N-G dalam bahasa Inggeris adalah sama maksud dengan perkataan gegantung dalam bahasa Melayu. Hal ini secara tidak langsung membantu dalam bidang perkamusan di Malaysia menerusi aktiviti penterjemahan tersebut. Kita beralih pula kepada peranan yang kedua dalam Institut Terjemahan dan Buku Malaysia Berhad. Melalui institut ini, penerbitan buku dalam pelbagai bidang ilmu turut dilaksanakan. Melalui aktiviti penerbitan buku tersebut, pihak Institut Terjemahan dan Buku Malaysia Berhad dapat mengenal pasti istilah-istilah yang secara teknikal dalam pelbagai bidang ilmu yang tidak mempunyai padanan sesuai dengan bahasa Melayu. Jika diterjemahkan secara teruslah,
Okay, hal ini kerana kebanyakan istilah dalam bidang ilmu tertentu tu dia tidak mempunyai padanan yang tepat dengan perkataan dalam bahasa Melayu, terutamanya dalam bidang sains dan juga teknologi. Jadi setelah mengenal pasti beberapa istilah dalam pelbagai bidang ilmu yang tidak mempunyai padanan makna dalam bahasa Melayu tu, pihak Institut Terjemahan dan Buku Malaysia inilah bertanggungjawab dan berkolaborasi dengan pihak Dewan Bahasa dan Pustaka menerusi jawatan kuasa istilah untuk membentuk istilah yang baru bagi menentukan konsep dalam bidang ilmu tertentulah macam tadi sains dan juga teknologi. Berdasarkan pemilihan takrifan konsep ni adalah merujuk kepada beberapa kriteria tertentulah untuk membentuk istilah yang telah ditetapkan. Baik, secara keseluruhannya kita dapat lihat bahawa pihak Institut Penterjemahan dan Buku Malaysia Berhad ni telah mengambil beberapa inisiatif untuk memperkembangkan bidang perkamusan di negara kita sejajar dengan kehendak dan keperluan semasa di negara. Hal ini termasuklah dengan melakukan kolaboratif dengan beberapa institusi yang lain, terutamanya dengan Dewan Bahasa dan Pustaka. Baiklah, terima kasih Puan Fatnin atas penjelasan yang diberikan. Jelaslah bahawa selain DBP, ada institusi lain yang turut terlibat dalam menjamin masa depan perkamusan di negara kita ini. Baiklah, bagaimana pula dengan Jezreel? Apakah institusi lain yang turut terlibat dalam menjamin masa depan perkamusan di negara kita ini? Baiklah, terima kasih moderator yang dikasihi. Selain institusi yang telah diterangkan oleh Saudari Fatnin sebentar tadi, institusi lain yang juga mempunyai peranan dalam masa depan perkamusan ialah Institusi Pengajian Tinggi (IPT). Institusi Pengajian Tinggi (IPT) sebagai pusat keilmuan perlu memainkan peranan yang lebih dominan dalam pengembangan bidang perkamusan Melayu. Pengajaran bidang leksikografi di IPT di Malaysia baru bermula pada dekat 1990-an di Universiti Melaya yang menawarkan kursus leksikografi bahasa Melayu pada peringkat sarjana muda dan leksikografi pada peringkat sarjana. Universiti Sains Malaysia pula menawarkan kursus perkamusan dan peristilahan pada peringkat sarjana muda, sementara Universiti Kebangsaan Malaysia pula mengajarkan leksikografi pada peringkat sarjana muda. Dan perkembangan sehingga kini menunjukkan kursus-kursus perkamusan mula mendapat tempat di IPT apabila turut ditawarkan pada peringkat sarjana muda di Universiti Malaysia Sarawak dan Institut Pendidikan Guru yang turut menawarkan kursus perkamusan peristilahan dan terjemahan kepada pelajar peringkat ijazah sarjana muda perguruan Malaysia. Oleh itu, kursus-kursus yang ditawarkan dan perkembangan positif terhadap permintaan untuk mengikuti kursus berkaitan perkamusan di universiti-universiti yang belum menawarkan kursus berkaitan perkamusan jelas menunjukkan bahawa IPT mempunyai peranan yang besar dalam masa depan serta perkembangan bidang perkamusan di Malaysia. Baiklah, terima kasih Cik Jezreel atas penjelasan yang diberikan. Jadi jelaslah bahawa institusi-institusi lain juga turut banyak terlibat dalam menjamin masa depan perkamusan di negara kita. Baiklah, seterusnya mungkin kita boleh buka ruang ini untuk soalan daripada penonton di sini kepada panel-panel kita. Jadi mungkin saya beri bagi masa
Oke, jadi di sini kita ada satu soalan daripada apa? Oke, kita ada satu soalan daripada Nur Syuhada binti Amsyur. Oke, saya bacakan. Saya ada soalan untuk Puan Patmin. Oke, sejauh manakah masa depan perkamusan di negara kita ini? Oke, jadi saya persilakan Puan Patmin. Okay, baiklah, saya akan menjawab soalan dari penonton kita yang tanyakan sebentar tadi. Okey, sejauh manakah masa depan perkamusan di negara kita? Okay, seperti yang kita tahu, DBP iaitu Dewan Bahasa dan Pustaka dan beberapa pihak lain juga memainkan peranan yang penting dalam memartabatkan masa depan perkamusan di negara kita. Jadi, sekejap ya. Okay, seperti yang kita tahu, bidang perkamusan di negara kita ni amat penting dalam membantu masyarakat memperkembangkan ilmu pengetahuan dari bahasa asing kepada bahasa Melayu. Disebabkan itulah wujudnya bidang perkamusan ni. Okay, jadi Dewan Bahasa dan Pustaka ni telah ditubuhkan dalam membantu menjayakan bidang perkamusan ini dengan lebih mendalam. Seperti yang sebentar tadi Puan Fatin, Encik Hizril dan juga Encik Abera menjelaskan beberapa institusi yang berperanan dalam masa depan perkamusan di negara kita. Jadi macam tadi saya ambil Institut Bahasa Malaysia Berhad. Okey. Okey, itu adalah antara salah satu institut yang berperanan penting dalam masa depan perkamusan di negara kita lah. Jadi beberapa institusi inilah dia memainkan peranan yang sangat penting dan juga dia juga melakukan beberapa kolaboratif, contohnya seperti institut dengan Dewan Bahasa dan Pustaka ni untuk menjayakan bidang perkamusan ini dengan lebih mendalam. Okay, jadi pihak DBP ni turut membantu dalam mencetak serta menerbitkan buku-buku untuk sekolah. Misalnya buku teks dan juga buku rujukan sebagai bahan ilmiah yang amat penting kepada pelajar sekolah menengah maupun sekolah rendah. Okey, harap dapatlah menjawab soalan daripada penonton kita ni. Okey, terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Puan Patmin atas jawaban yang diberikan dan terima kasih juga kepada Saudari Syuhada atas soalan yang dikemukakan. Jadi sekiranya ada soalan lagi, saya persilakan mana-mana penonton yang ingin bertanya lagi. Oke, mungkin kita boleh tunggu sebentar. Oke, jadi baiklah, sekiranya tiada, sebelum kita melakukan tirai forum kita pada hari ini, mungkin para panel kita pada hari ini boleh memberikan harapan masing-masing terhadap perkamusan di negara ini. Jadi mungkin kita boleh memilih salah seorang. Jadi, oke, dipersilakan panel pertama, Saudara Fiat. Baiklah, terima kasih kepada saudara moderator. Jadi harapan saya kepada para penonton di sini, seperti yang kita tahu, DPP dan beberapa pihak lain memainkan peranan yang penting dalam memartabatkan masa depan perkamusan di negara kita. Maka dengan itu, saya berharap semua lapisan masyarakat, tidak kira penonton ataupun masyarakat yang berada di luar sana, untuk memberikan kerjasama dan sentiasa menyokong apapun program yang dilaksanakan oleh pihak seperti DPP dan pihak-pihak yang lain. Sebagai seorang rakyat Malaysia yang bertanggung jawab dan berdedikasi, kita perlulah sentiasa memartabatkan bahasa Melayu serta sentiasa cakna terhadap isu-isu perkamusan yang bakal kita hadapi. Kesimpulannya, semua pihak memainkan peranan yang penting dalam memastikan masa depan perkamusan berada di landasan yang betul. Bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Abera atas harapan yang telah disuarakan kepada bidang perkamusan di negara kita ini. Jadi saya percaya kita semua mempunyai harapan yang sama terhadap bidang perkamusan di negara ini demi mendaulatkan bahasa Melayu. Baiklah, maka dengan itu saya kira sekian sahaja forum bicara ilmiah kita pada hari ini
Terima kasih sekali lagi kepada Saudara Abera, Saudari Fatin, Puan Fatni, dan Encik Israel selaku panel kita pada hari ini. Tidak lupa juga kepada para penonton yang setia bersama-sama dengan kita pada hari ini. Baiklah, sekian saja. Kita berjumpa lagi pada sesi Bicara Forum Ilmiah yang akan datang. Sekian dan terima kasih.